Cuaca angkasa lepas. Okey, cikgu panggil bab ni. Hari ni kita sambung semula. Janganlah, duduk sana. Kita sambung semula chapter 9 bab cuaca angkasa lepas. Okey, cuaca okey, semua nampak kan? Nampak kan? Okey, nampak dekat komputer lagi satu, buka dua komputer. Okey, so bab kali ini, okey, bab cuaca angkasa lepas ni cikgu sambung sebenarnya daripada kita punya chapter yang lepas. So kita dah kenal apa dia structure matahari, apa dia fenomena berlaku di atas matahari. Allah, cikgu terlupalah nak buka. Sekejap fenomena matahari. So, saya kena saya sharing screen. Stop sharing. Mana sharing? Sini. Present. Sorry. Present. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni, okay, semua tengok balik notes yang ini hari tu. Okay. Kita sambung notes ini, buat notes ini hari ini bahagian magnetosfera. Okay. So kita sini dulu Okey, apa dia magnetosfera dahulu? Okey, sebenarnya kita ni ada bumi, dia ada medan magnet dia sendiri. Ni, cikgu nak tanya, nak sambung je ke nota minggu lepas? Sambung je yang handout yang cikgu bagi tu kan. Tapi ni kalau awak tak ada, just sketch saja. Contohnya macam ni, sketch je matahari. Tapi bahagian ni awak lukis. Ada bumi, ada magnetosfera ni. Alah, buat macam mana pun kan. Okey, mula-mula buat ni. Okey, first kali kita kena tahu, okey, bumi ni dia ada apa? Dia ada medan magnet. Okey, dia ada medan magnet. Medan magnet ini, okey, awak dah tahu ini utara, ni selatan. Okey. So sekarang ni medan magnet ni dia akan okey macam ni. Okey, daripada selatan ke utara. Sebab tu dia menunjuk ke arah utara. Tapi medan magnet kita lain kan? Okey. Magnet yang dekat kita buat dalam lab macam mana? Dia akan dari selatan masuk, utara keluar kan? Okey, dia macam ni. Selatan masuk, macam ni? Selatan ni, selatan utara. So ni masuk. Dia akan masuk, okey, selatan dia akan masuk. Tapi tidak dekat magnet bumi. Okey, saya dah terangkan hari tu macam mana bumi ada medan magnet. Sebab, okey, kita ada teras bumi. Bila ada teras bumi, dia akan ada perolakan dekat sini, pemanasan mineral semua tu. Pemanasan mineral itu akan menyebabkan terhasilnya medan magnet. Dan satu dunia punya medan magnet ni akan menghasilkan medan magnet bumi. Okey, so ini memang dah ada. Okey, ini memang dah ada. Dekat bumi. Dekat matahari pun cikgu dah pernah cakap kan. Okey, matahari pun ada medan magnet. Disebabkan apa? Disebabkan adanya solar flare, prominent semua tu. Okey. Mesti disebabkan pemanasan. Okey, mesti disebabkan oleh pemanasan letupan itu. Okey. So, ini awak kena pegang. Okey, bumi ada magnetosfera sendiri. Medan magnet
sendiri. Okey. Magnetosfera. Apa magnetosfera bumi pula? Okey, ini medan magnet. Yang ni magnetosfera. Okey. So, dia didefinisikan sebagai satu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi. Okey, ini kena ambil. Di mana medan magnet, okey, dalam magnetosfera bumi, okey, adalah apa? Okey, so ni magnetosfera bumi ni benda ini. Okey. So, dia adalah gabungan apa? Okey, ni cikgu ringkaskan. Gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang angkasa lepas. Siapa yang bagi medan magnet ruang angkasa lepas tu? Matahari. So, sekarang ni gabungan medan magnet bumi dan medan magnet angkasa lepas. Kita tak boleh cakap dia matahari terus. Mungkin dia boleh daripada planet lain juga. Sebab planet-planet lain pun ada juga dia punya magnetic field tu. Okey, apa tu medan magnet tu. Okey, so sekarang ni awak tulis dekat mana tadi? Dekat awak punya PowerPoint ni. Sekejap PowerPoint pula. Awak punya ni. Okey. Apa dia tadi? Magnetosfera. Okey. So sekarang ni first sekali kita kena tulis dekat sini. Okey. Yang ni adalah medan magnet bumi. Okey. Okey. Look, alah tak cantik lah pula. Okey. Ni medan magnet bumi. Okey, awak lukis dah dulu. Okey. Tambah sikit je dah. Tambah sikit sebelum awak tahu apa dia. Okey. Apa dia medan yang ni apa dia? Awak label. Yang ni adalah medan magnet bumi. Okey, yang ini semua ni magnetosfera bumi. Okey, apa dia magnetosfera bumi? Okey, bagi sikit dia punya ni gabungan. Tapi ingat, gabungan medan magnet bumi dengan medan magnet apa dia? Angkasa lepas. Angkasa lepas tu datang daripada mana kalau kita? Adalah daripada matahari. Okey, so dah clear Okey, apa dia magnetosfera tu kan? Okey, so benda yang jarang kita dengar tapi itu Cikgu. ya. Patah balik tak sempat nak tulis tadi. Ada pada semak ni. Okey. Okey. Ingat je medan magnet plus nak pada ringkas tadi apa dia magnetosfera? Medan magnet bumi plus kan? Plus medan magnet angkasa lepas. Itu paling senang. Okey, itu nota ringkas lah, tapi kalau perlu penerangan awak kena tulis penuh-penuh lah. Okey. Alright. Okey. Seterusnya, okey dah boleh Wah? Okey. Cikgu nak Boleh. apa dia? Okey, macam mana magnetosfera bumi ini terbentuk? Okey, ia terbentuk betul lah serius. Benda ni. Okey. So, ia terbentuk daripada interaksi. Okey, siapa yang buat siapa yang mengeluarkan magnet? Ingat lagi tak? Ada tak tulis dalam nota tu? Cikgu malah patah balik.
dalam nota kita tadi tu siapa yang mengeluarkan medan magnet. Okey. So dekat sini antara medan magnet dia kata dibawa oleh angin suria. Angin suria kan dia akan membawa medan magnet matahari. Okey. So dia berinteraksi. Okey, berinteraksi dengan medan magnet bumi. Okey. So tetapi benda ni akan menyebabkan kegangguan kepada bumi. Okey, sebab itulah pentingnya medan magnet bumi. Sebab medan magnet bumi ni dia melindungi bumi kita daripada magnetosfera ataupun medan magnet daripada matahari. Okey, oleh sebab bilangan dan tenaga zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah, bentuk magnetosfera akan berubah-ubah. Kalau awak boleh search, cikgu takut tak sempat kan, cikgu tak tengok video lah. Okey, dia akan berubah-ubah tau. Macam kita tengok dia macam bergelau-gelau macam tu. So, dia bentuk ni akan berubah-ubah. Okey, dia akan kecil, dia akan besar, dia akan kecil, dia akan besar. Okey, disebabkan oleh bergantung kepada jumlah bilangan tenaga daripada angin suria itu. Okey, so dia akan berubah-ubah dia punya bentuk medan magnet. Dia tidak tetap. Okey, dia tidak tetap. Okey, so tambah lagi apa? Awak kena tambah apa? Dekat medan magnet pembentukan magnetosfera tu disebabkan oleh apa? Angin suria. Ada orang nak masuk tadi takut. Okey. So, magnet disebabkan oleh angin suria tu. Okey, so kita tulis note tadi apa? Okey, kita pindah balik. Okey, kita buat kat sini apa lagi? Okey, magnetosfera bumi ni, magnetosfera ni dia akan alamak tak nampak. Okey, so dia dihasilkan. Okey, dia hasilkan macam mana dia terbentuk. Tadi kita dah tahu dia gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet angkasa lepas. Okey, tetapi dia dihasilkan macam mana? Okey, disebabkan zarah-zarah yang dibawa oleh apa? Ini penting perkataan ni. Angin suria. Sebab angin suria ni yang menyampaikan zarah-zarah dan tenaga daripada medan magnet tu, tenaga medan magnet tu kepada bumi. Okey. So angin suria. Okey. So lagi apa ciri-ciri magnetosfera? Apa lagi ciri-ciri dia tadi? Okey, boleh berubah bentuk. Okey, dia boleh berubah. Boleh berubah bentuk. Okey. Awak dah tahu dah ciri-ciri dia. Okey, take note lagi. Okey, dah banyak kan? Okey, dia ada gabungan, dia hasilkan daripada apa? Angin suria. Lepas tu dia boleh berubah bentuk, mengikut tenaga angin suria itu. Okey, next. Okey, seterusnya. Okey, oleh sebab bilangan, ni sudah. Okey, so sekarang ni, tengok magnetosfera ni, nampak ni garisan ni. Okey, bumi dilindungi oleh magnetosfera, medan magnet kita. Magnetosfera, garisan medan magnet yang berwarna biru. Okey, benda ni. Okey, nampak tak? Okey, macam angin suria tu, yang warna kuning ni, tengok. Dia akan lalu dekat sini. So, tapi siapa yang lindungi bumi? Magnetosfera bumi itu. Okey. So, berfungsi sebagai sekatan biologi. Nampak sini? Okey. Tadi kita dah tahu apa dia. Dia adalah hasil. Macam mana dia terbentuk? Lepas tu ciri-ciri dia. Okey, sekarang ni fungsi. Fungsi berfungsi sebagai sekatan biologi. Apa dia sekatan biologi? Melindungi hidupan di muka bumi daripada kesan buruk angin suria. Okey. So, dia lebih kepada melindungi kehidupan kita, haiwan, tumbuhan, yang disebabkan oleh angin suria.
partikel-partikel dia awak dah tahu, saya dah bagi tahu awak, dia ada membawa kesan radio aktif kan. Okey, dia ada zarah alfa. Okey, so zarah alfa ni boleh mengion. Okey, so dia boleh mengganggu kita punya kehidupan. Okey, so nanti kita buat notes lepas ni. Kita teruskan dulu. Zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah alfa. Okey, ulang balik ni. Itu dah bagi tahu kan. Zarah alfa dalam angin suria, okey, jika berlebihan, okey, dia akan mengganggu telekomunikasi, navigasi dan talian elektrik. Sampai macam tu tahu, dia boleh mengganggu. Okey, so ini kesan daripada kesan buruk daripada angin suria. Okey, mengurangkan tekanan. Okey, so apa lagi tugas magnetosfera bumi ni? Dia mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh angin suria. Oh, nampak tak bawah ni? Boleh nampak lagi kan? Amal nampak tak? Faham? Boleh. Kan? Okey. So dia mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh angin suria itu. Sebab angin suria dia boleh sampai dalam berapa minit itu? Ingat tak? Dalam 3 hari macam tu kot, kan? Okey. So ke bumi. Okey. So dia apa lagi fungsi dia tadi? Pertama, sekatan biologi melindungi hidupan. Kedua, okey, dia menghalang zarah bercas ini daripada untuk berlebihan, supaya tidak berlebihan, okey, supaya tidak mengganggu sistem telekomunikasi, navigasi dan elektrik. Okey, kenapa elektrik Sebab kita dah belajar kuasa elektrik dia akan menyebabkan satu konduktor yang mengalirkan elektrik, dia ada medan magnet. Awak pun boleh kaitkan dalam kita punya pelajaran yang lepas bab elektrik kan. Okey, kenapa nak ganggu elektrik pula? Tak ada kena-mengena kan? Tapi ingat, elektrik, okey, boleh menghasilkan medan magnet, elektromagnet, ingat kan? Okey, so lepas tu lagi satu, mengurangkan tekanan, okey, yang dikenakan oleh angin suria. Okey, so kita sambung notes kita. Yang ini, okey, apa dia kesan? Okey, buat sama-sama tahu. Okey, so apa dia kesan pula? Kita tengok pula dia punya kesan. Fungsi kesan pula. Sorry. Fungsi. Okey, warna hijau lah. Okey, fungsi magnetosfera. Apa dia fungsi magnetosfera bumi? Pertama, sebagai sekatan biologi untuk melindungi kehidupan di muka bumi. Okey, nombor dua, apa dia lagi tadi? Pang. Boleh tulis chat, tak apa. Cikgu boleh baca. Hmm, 26 orang. Sama je lah. Mesti orang yang sama kan? Okey, Alia ada ni. Abi? Danish? Tak boleh cakap ke semua? Moha? Apa dia? Dia punya ni. Pang? Boleh cakap? Ramanan? Nombor 2 apa? Nombor 3? Apa? Okey, cepat. Mengurangkan tekanan dikenakan oleh angin suria. Okey, mengurangkan tekanan. Okey, mengurangkan. Cikgu buat warna biru lah. Okey. Mengurangkan tekanan. Okey. Cikgu, tajuk dalam buku teks memang kepentingan magnetosfera lah, Cikgu. Kepentingan tak apalah, fungsi kepentingan boleh lah. Lebih kurang kan? Okey. Kepentingan. Okey. Mengurangkan tekanan yang disebabkan
angin suria. Kepada bumi tulis kepada bumi. Okey, kepada bumi. Okey, nombor 3. Siapa nak jawab? Nuha. Bateri dah low. Okey, kejap. Allah Akbar. Kis, lama tak dengar suara Kis. Fatin. Kamu tak ada suara. Ada ke tak kat situ tu? Ama. Apa lagi satu Ma? Ingat tak? Mahazikan Zara. Jawablah Pang. Menghalang Zara bercas. Menghalang Zara okey, menghalang. Okey. Menghalang Zara bercas. Okey. Seperti apa? Okey, seperti apa? Elektron. Nah, ini kalau jawapan dia bombastik lah. Zara alfa. Kan? Okey, untuk daripada mengganggu sistem apa? Pertama, komunikasi. Okey, lagi satu, navigasi. Last sekali, Elektrik. Okey, so dah settle. Okey, dah settle bahagian magnetosfera. Tapi nanti kita tengok ada lagi. Okey, ada lagi sikit lagi. Okey. Jadi, yang ni kepentingan dia. Okey. Ini sama. Sebagai pertahanan. Okey. Dia sebagai pertahanan. Dia punya shield lah kan kita kan. Okey, so jika magnetosfera tidak dapat menahan angin suria, hidupan bumi akan menerima kesan daripada angin suria secara terus. Mungkin akan menjadi beginilah. Okey, kering, tak ada hidupan pun. Okey. Contohnya utarit lah kan. Utarit yang pertama sekali, ada tak hidupan boleh duduk kat planet utarit? Tak ada. Okey, sebab dia paling dekat dengan matahari. Okey. 9.2, cuaca angkasa lepas. Cuaca angkasa lepas, yang perlu kita tahu dalam topik ni, okey, cuaca di permukaan matahari. Okey, awak dah tengok dah macam-macam ada fenomena. Fenomena itu adalah cuaca-cuaca, okey, dikatakan sebagai cuaca angkasa lepas. Okey, so apa yang terjadi disebabkan fenomena ialah pertama angin suria, ribut pancaran suria dan ribut geomagnet. Okey, itu adalah contoh cuaca angkasa lepas. Okey. Okey, tengok ni apa yang berlaku dekat sini dapat dalam bahasa Inggeris. Okey. So nampak solar flare. Okey, solar flare ni apa itu? Apa nama solar flare? Ya, ini pun lupa dah. Nyalaan. Okey, nyalaan suria. Okey, nyalaan suria. Okey, so apa yang dibawa tengok? Sinar X-ray, tapi X-ray dia lembut lah. Okey, solar energy particle. Contohnya alpha particle, elektron. Okey, so ada juga 2 hari nak sampai. Coronal mass injection. Okey, coronal mass itu lentingan jisim corona. Okey, lentingan jisim corona ni hari tu dia dibawa oleh semua ni dibawa oleh angin suria. Yang ni disturbance ni gangguan je lah. Okey, gangguan ni akan menyebabkan gangguan geomatik. Okey, nampak tak apa gangguan yang berlaku dekat bumi? Pertama, astronot punya exposure, dia akan angkasawan yang pergi dekat mana? Pergi dekat angkasa lepas akan mengalami kesan radiasi yang sangat besar lah jika solar wind ni, angin suria ni besar. Malfunction artificial satellite. Satellite tak berfungsi. Bila satellite tak berfungsi, GPS pun tak berfungsi lah. Handphone tak berfungsi, tak boleh.
kita nak tengok TV Astro tu pun tak boleh. Okey. So lagi Cikgu pernah Aurora. jadi ke benda ni? Ha? Pernah Apa? jadi ke benda ni? Okay, memang akan jadilah. Dia gangguan-gangguan tu biasalah. Okey, kita ada gangguan sahaja. Sebab medan magnet kita, magnetosfera itu masih ada. Okey. So kita adalah terjadinya terlampau-lampau sangat, tak ada. Cuma gangguan yang sikit tu adalah. Okey. So lepas tu change in radiation belt. Okey, ni tak apa, awak tak payah tahu pun. Okey, aurora. Okey. Aurora ni kesan dia walaupun dia kesan sampingan daripada space cuaca angkasa lepas ni, tetapi dia menjadi fenomena yang cantik. Okey. Lepas tu communication trouble. Okey, yang ni sistem telekomunikasi. Okey, power elektrik. Okey, lepas tu gangguan yang ni semua atmosfera kita lah. Gangguan atmosfera. Okey. So okey, yang ni tadi daripada gambar rajah. Okey, daripada gambar rajah. Yang ni kita punya penerangan. Okey, selain daripada melepaskan haba, okey, memberikan kesan buruk cuaca di bumi, okey, dia juga menghasilkan sinar UV. Ingat tak? Okey, matahari dia ada sinar UV. Dia ada sinar X. Yang ni semua berfrekuensi tinggi. Okey. So kalau terlebih, kalau kita punya lapisan atmosfera yang ada ozon, ada apa lagi? Awak belajar geografi kan? Okey, kalau tak ada lapisan-lapisan itu, memang kita punya planet ini tidak boleh diduduki oleh apa-apa pun. Contohnya bulan. Bulan tidak ada atmosfera. Bila tak ada atmosfera, tak bolehlah nak simpan semua. Okey, udara yang kita perlukan, manusia perlukan, tumbuhan perlukan. Okey. So, kita punya magnetosfera ni menghalang daripada kita terkena terlalu banyak. Memang dia ada, tetapi kita reducekan. Okey. Matahari ada sinar X, tetapi dia lembut. Okey, tak adalah sampai menembusi kita punya menembusi kita punya badan kan. Okey. So, matahari memancarkan sinar UV. Pernah dengar kan? Tapi sinar UV ni memang penting untuk semua tumbuhan, benda hidup. Okey. Tetapi kalau terlebih, dia boleh menyebabkan kita kena kanser kulit. Okey, dia tak boleh lebih. Kita ni contoh makan lah. Makan jangan lebih. Nanti jadi gemuk kan? Macam tu lah. Kita perlu. Tapi tak boleh lebih. Okey. So lagi zarah bercas nanti dipancarkan ke bumi. Okay. Cikgu yang tadi tu tak ada apa-apa ke? Tak apa. Nanti kita tulis. Okay. Cikgu terangkan dulu. Okey. Angin solar disebabkan oleh prominent memberi kesan kepada bumi. Sebenarnya awak dah tulis pun hari tu. Okey. Cuma awak hanya ingat balik apa cuaca-cuaca. Okey. Apa cuaca yang memberi kesan kepada manusia, kepada bumi kan. Okey. So hasilnya cuaca bumi akan terjejas. Okey. Kesan ke atas cuaca di bumi. Okey lagi. Pertama, zarah bercas menyebabkan semarak suria sampai ke kutub utara atau kutub selatan. Okey, dan berlanggar. Okey, yang ni yang ini yang dinamakan aurora tadi. Awak dah tanya minggu lepas. Macam mana cikgu jadi aurora? Cikgu kata nanti dulu, relax kan. Cikgu tak nak terangkan dulu. Okey, yang ini aurora. Okey, aurora. Macam mana aurora terjadi? Okey, so aurora ni kenapa zarah-zarah bercas ni dan kenapa dia berada di kutub selatan dan kutub utara sahaja? Okey, sebab apa? Semua orang boleh agak. Okey, sebab kutub selatan dan kutub utara ni dia adalah kutub medan magnet kita punya bumi. So awak dah tahu kutub selalunya apa? Apa ciri-ciri kutub medan magnet? Apa ciri-ciri? Pak Anwadi, apakah ciri-ciri kutub medan magnet? Cikgu siap buat awak kajian tindakan lagi hari tu pasal ni. 3 jati kan, cikgu buat kajian tindakan. Sebab apa ciri-ciri kutub medan magnet?
kita ada magnet. Okey, U dengan S kan. Okey, kat kutub ni apa ciri-ciri dia sebenarnya? Berbanding dekat tepi-tepi, apa ciri-ciri dia? Cepat. Tak payah dengar cikgu cakap je. Cik awak, saya nak dengar awak cakap juga. Cepat. Apakah ciri-ciri dekat sini dengan kat sini? Bang, Amar? Kisina ada kan? Nuha? Adlan? Yuk nampak Adlan tadi? Abi? Cepat. Tak ingat? Sedihnya. Tarikan merah-merah lebih tinggi. Okey, bagus Karanjit. Okey. Siapa lagi ada jawab? Karanjit lagi? Okey, Karanjit jawab. Okey. Betul Karanjit. Okey, so terima kasih jawab. Okey, sebab ni bila kita lukis medan magnet kan, kat mana yang akan paling rapat dia punya medan magnet? Dekat bahagian kutub. Sebab itulah zarah-zarah ni dia kan bercas kan. Okay. So dia akan lebih pergi ke bahagian kutub utara dan kutub selatan berbanding dekat kawasan sekitar. Okay, ni bumi kan. Okay, dia akan rapat dekat mana? Rapat dekat bahagian ni. Dia akan rapat. Okay, dia akan rapat dekat bahagian ni, nampak? Kita lukis pun dia akan rapat bahagian ini. So, sebab itulah hasilnya, bila bila zarah-zarah ini bertindak balas, dia akan menghasilkan cahaya hijau, kuning, merah. So merah dia macam susah sikit nak dapat sebab dia level atmosfera yang paling tinggi. Selalu kita akan nampak hijau dengan kuning. Merah ni kalau dapat memang kuat lah. Sebab dia ada level-level dia ikut density, ikut ketumpatan udara. So cahaya ini dilihat pada waktu malam. Yang dipanggil aurora. Kalau seperti awak tahu, malam dekat sana akan jadi panjang. Kan? Kadang-kadang kutub utara panjang, kutub selatan pendek. Tapi kutub selatan memang dia punya malam agak pendek ke panjang? Sekejap, sini. Malam dia panjang. Malam dia panjang berbanding kutub utara. Sebab tu kutub selatan tak ada orang duduk. Ada tapi terlalu sikit persen dia. Kutub utara masih lagi ada orang boleh tinggal. So, tengok nampak ni aurora. Kalau saya tengok siapa punya profile Abi ke apa? Gambar aurora. So atmosfera dan permukaan bumi dihangatkan oleh tenaga haba daripada matahari. Ini seterusnya mempengaruhi tekanan kita, suhu, tekanan atmosfera, kelembapan bumi, awan. So sebenarnya kesan daripada cuaca angkasa lepas ni semua juga mempengaruhi kita punya suhu, kita punya tekanan atmosfera, kelembapan bumi kita, pembentukan awan kita, angin, ais dan ais di bumi. So selalunya kan awak fikir, memanglah Tuhan yang merancang semuanya. Tapi Tuhan buat semuanya, Tuhan create semuanya, suruh kita fikir macam mana benda ni berlaku, kenapa adanya awan, macam mana awan tu boleh bergerak, daripada mana datangnya angin tu, point dia di mana. Mesti ada saintis-saintis ni bertanya, betul tak? Mesti kita tahu, yang kita selalunya sebagai student, sebagai seorang yang tidak berfikir secara jauh, kita akan full stop. Macam mana awan berjalan, awan bergerak, angin. Settle lah. Tak pernah terfikir macam mana angin tu datang. Daripada mana angin tu datang, betul tak? Kita, normal people, memang macam tu. Manusia biasa yang malas nak fikir macam kita, akan berfikiran begitu. Tetapi, saintis ni, dia mengkaji. Kalau kita paling hebat pun kuasa Tuhan. Betul tak? Paling hebat kita jawab. Kalau boleh nak jawab dalam exam pun macam tu. Itulah anak murid cikgu kan. Kuasa Tuhan, cikgu habis cerita. Tapi Tuhan buat semua ni suruh apa? Suruh kita study kekuasaan dia. So itu yang penting. Kenapa?
So sebab tu lah saintis-saintis ni sangat-sangat berinquiry, bertanya macam mana datangnya aurora ni, macam mana kita punya atmosfera bumi ada, macam mana suhu bumi kita ada, macam mana ada tempat ada ais, ada tempat tak ada ais. Macam mana boleh jadi begitu? Semuanya disebabkan dipengaruhi oleh kita punya magnetosfera bumi dan cuaca angkasa lepas. Okey, clear Okey. So yang ini lagi kesan Okey, kesan atas komunikasi di bumi. Kalau awak nak sambung boleh sambung Okey, awak sambung teruslah. Cikgu tak buat dah. Okey, awak sambung sendiri. Okey, zarah bercas akan bertemu dengan bumi. Okey, dan zarah bercas akan bertemu dengan zarah dalam atmosfera bumi. Ini akan menyebabkan sistem telekomunikasi kadang-kadang tak ada siaran, radio, telegraf dan panggilan telefon. So inilah gambar itu cikgu bagikan. So dah habis bab magnetosfera bumi dan cuaca angkasa lepas. So settle. Ada apa-apa soalan setakat ini? Cikgu nak masuk sikit penerokaan angkasa lepas. Ada tak? Sharing tadi. Ada tak? Soalan. Tarikan tak ada soalan. Tak ada apa-apa soalan lagi Tak ada, faham. Dah faham so cikgu akan tunjukkan. Kita akan masuk chapter seterusnya. Present. Oh, cikgu nak tanya. Matahari punya medan magnet pun maknanya ada kutub utara dan selatan jugalah, cikgu? Ada. Dia ada kutub utara selatan juga. Oh, cikgu saya nak tanya tapi soalan ni pelik sikit. Apa lagi? Kenapa planet-planet boleh beredar tapi matahari dia stay macam tu je, dia tak beredar? Matahari ni jisim dia besar. Sebab tu dia boleh kontrol semua. Betul tak? Yang cikgu pernah cakap, ni prinsip kegravitian. Benda yang besar, dia ada satu jasad yang besar lebih banyak mempunyai tarikan graviti. So dia yang akan stay dan dia akan tarik antara tarikan graviti ni adalah apa? Tarikan antara dua jasad. Tak nampak tangan ada dua jasad. So satu jasad besar, kalau satu jasad besar, satu jasad kecil, jasad besar yang akan pegang jasad kecil. Sebab itulah matahari boleh pegang berapa planet? Banyak kan? So sebab dia sangat besar. So itu prinsip kegravitian. Form 4 belajar. Nanti form 4 belajar. Tapi kenapa dia planet tu boleh beredar, dia macam tak stay je in satu garis lurus? Itu dia punya sebab kita ni kita punya planet-planet ni dia akan bergerak. Kalau kita tak ada matahari, dia akan bergeraklah berayau-ayau. Tak ada orbit. Ataupun dia akan berinteraksi dengan antara planet lain. Faham? Contohnya kita dah dekat dengan Marikh. So mungkin dia akan mengamarih ke antara tu lah. Tapi dia mesti ada orbit dia sendiri. Contohnya komet. Komet ada orbit dia sendiri kan? Ada. So dia akan stay dekat satu tempat tu mengikut tarikan graviti apa jasad yang dia ikut. Apa jasad yang dia communicate. Itu. So mesti ada orbit dia. Sebab kita akan bergerak melayang-layang. Kalau kita dicampak kan, kita tengok astronot kan, kalau campak dekat atas space tu, dia akan bergerak sebab tak ada geseran, tak ada apa, memang akan bergerak laju je, sangat laju. So sebab kita punya satellite boleh mengelilingi bumi
Sebab apa? Dia bergerak sangat laju. Bukan dia tak ada tarikan graviti tu. Kenapa dia tak jatuh kan? Sebab dia ada dia sangat laju, lepas tu dia akan mengikut bentuk muka bumi. Dia tak boleh nak jatuh. Padahal dia sedang menjatuhkan diri dia sepatutnya. Sebab dia sangat ringan. Kan? Dia sangat ringan. Tapi sebab dia tengah bergerak. Okay, mengorbit tu. Dia ada garisan. Dia sebabkan kita punya kita punya bentuk planet itu adalah sfera, menyebabkan tak ada benda yang akan boleh jatuh-jatuh ke bumi. Macam tu, batu-batu tu semua kat atas sana kan, asteroid apa semua kan. Tak jatuh kenapa? Sebab ada orbit dia sendiri. Okay? Ada orbit dia sendiri. Dia orang bergerak. Dia orang memang bergerak. Okay? Maksudlah kita bergerak. Kan? Okay? Okey. Okay, boleh Okay. So, kita tengok kita tengok penerokaan. Okey. Mana dia buat ni? Banyak ni. Okey, saya edit daripada Cikgu Anur Azila ni. Saya edit tambah-tambah sikit lah. Okey, bagi Cun. Okey, tambah info. Okey, so berkenaan dengan sejarah. Okey, so sejarah perkembangan teknologi model sistem suria. Okey, so sekarang awak boleh buat notes lain. Okey, dalam textbook. Saya tak tunjuk dah Okey, apa awak buat sahaja. Okey, kita punya perkembangan. Buat dia mind map pun tak apa. Buat mind map. Satu. Okey. Kita ada berapa sejarah perkembangan? Lupa dah. Kalau ni 3 tapi cikgu tambah. Dalam 5 kot. Okay, dalam 5. Okay, so buat mind map. Okay, ini pasal perkembangan. Tu je. Okay. So, pertama sekali, Ptolemy. Tak tahu nak sebut nama. Ptolemy ke? Tak tahulah. Silent T ke? Tak tahu. Cikgu Silent kerja T cikgu. Okay. Yep. Ini perkembangan sejarah. Okey, yang pertama siapa? Awak boleh juga buat carta Ali. Kan? Carta Ali. Yang pertama apa, yang kedua apa pun boleh. Okey. So, yang pertama ialah Ptolemy ni. Dia tahun 90 hingga 168 Masihi. Kan? Okey. So, bumi dia kata apa? Bumi merupakan pusat kepada alam semesta. Okey, yang ini teori dia yang pertama. Dia memerhati saja dekat langit kan. Teori Ptolemy ni dia kata matahari, bulan dan planet-planet bintang semuanya bergerak mengelilingi bumi. Okey. Lepas tu dia kata planet-planet yang bergerak dalam lintasan berpilin seperti sebelah. Ni berpilin ni nampak berlapis-lapis ni lah. Okey. So, dia yang menghasilkan model yang kita panggil dia model geocentric. Okey, so pertama apa tadi? Ptolemy, dia kata bumi dikelilingi matahari, okey, dan planet-planet lain. Tengok cikgu malas kan nak tulis tu. Okey, dan planet-planet lain. Okey, apa lagi Ptolemy cakap? Okey, Ptolemy kata, Ptolemy dia membuat geocentric ni. Model geocentric. Apa dia model geocentric tu? Okey, tunjuk kat sini Model geocentric tu yang ni lah. Bumi di tengah-tengah. Okey, bumi. Centric maksudnya bumi di tengah-tengah. Geo, bumi. Okey, yang lain di luar. Okey, yang ni Ptolemy kata. Okey, baru teori dia. Okey, next. Lepas tu, up sikit dah. Kejap. Kenapa? Okey. Model geocentric. Ambil yang penting je. Dia tak akan tanya terus sangat pasal history ni. Okey. Yang selalunya soalan objektif dia akan tanya apa? Ptolemy buat apa? Siapa yang memanage geocentric? Awak tahulah Ptolemy. Macam mana nak ingat kan? Okey. So nanti kejap sebab dia ada banyak model kan. So nanti kita kena ingat. Ptolemy buat apa? Okey dah. Okey Okay, next. Next, Nicholas Copernicus. Okey, nampak macam sama kan? Okey, nampak bulat-bulat ni tapi dia ni dia punya
panggil dia punya kajian ni lebih kita pakai sampai sekarang lah. Matahari adalah pusat. Dia sangkal idea Ptolemy tu. Okay. Adalah pusat dalam alam semesta. Bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Manakala bulan mengelilingi bumi dalam orbit masing-masing. Nampak tak? Yang ini yang kita pakai sekarang. Siapa dia? Copernicus. Kita panggil dia Copernicus. Okey, dia kata matahari duduk tengah-tengah. Matahari. Tu buat nota. Okey, matahari. Yang ni matahari. Bunga ke matahari ni? Okay, matahari. Lepas tu bulan, bumi. Lepas tu ada pula bulan. Dia detail. Siap dengan bulan. Yang kita pakai sampai sekarang. Okay. So tak ada orang caras dia. Ada idea lain. Maksudnya dia punya idea. Dia punya kita panggil dia, kita punya prinsip. Okay. Dia kata matahari di tengah-tengah. Model apa? Model heliocentric. Okay, heliocentric. Cikgu nak tanya. Apa? Macam mana diorang ni boleh tahu kan dia ni Nicholas ni macam mana dia boleh tahu kedudukan utarik Zuhra, padahal bukan ke, contoh kan masa Zuhal tu bukan ke jauh. Teleskop. Boleh nampak sampai ke Zuhal, Neptune semua. Dia orang ni bila dia nampak satu image lain kan dekat teleskop, okey, so dia akan lukis lah. Lepas tu dia ukur saiz. Bila daripada saiz tu kita tahu dia berapa jauh. Semua fizik lah dengan maths. Ni fizik, gabungan fizik dengan maths lah. Okay, memang dia akan kira menggunakan teori saja. Dia tak sampai pun. Okay, tapi dia orang mengira. Okay, dia lebih kepada teleskop dan kira. Boleh? Okay, boleh. So tadi geocentric, yang ni heliocentric. Okay, Nicholas Copernicus. Okay, next Johannes Kepler. Okay, Johannes Kepler ni pun dia glamour juga. Okay, nama Kepler tu kan. Okay, Johannes Kepler. Okay, saintis ni dia kata, okay, dia sambung Nicholas Copernicus punya. Okay, dia kata planet bergerak dalam orbit. Okay, dah betul dah. Tadi berbentuk elips. Okay, berbentuk elips mengelilingi matahari. Planet bergerak. Okay, yang ni yang dia kata. Ini idea dia. Okay, orbit berbentuk elips. Planet yang bergerak dengan kelajuan tidak tetap. Planet bergerak tidak tetap. Ini lain, ini lain. Okay. Planet bergerak dengan laju apabila dekat dengan matahari dan perlahan apabila jauh matahari. Sebab apa dia perlahan? Sebab apa? Dia punya tarikan tu sudah graviti ni kan matahari kan? Tarikan graviti antara ni, okay? Antara kita ni, yang ni lagi jauh. Zuhal lagi jauh kan? Mara pun jauh. Okay, so dia bergerak lagi perlahan. Okay, sebab apa? Sebab dia tarikan graviti dia tak kuat. Okay, tidak kuat. So, boleh ambil yang ni Kepler. So, Kepler buat apa? Ingat dia punya gambar tu. Takut kadang-kadang dia keluar lukisan. Okay, keluar lukisan. Okay, so Kepler dia kata, okay, semua planet mengikut orbit yang membentuk elips. Dia tak bulat betul tau sebenarnya. Dia bukan bulat, dia bentuk. Okay, contohnya matahari kan, dia macam ni. Bumi macam ni. Okay, Mustari dia macam ni pula. Dia ada dia punya, dia tidak berbentuk bulat lah sebenarnya. Kalau lukis bulat tu salah lah juga. Okay, dia elips sebenarnya. Okay, so boleh Ini idea dia. Okay, idea dia ada berapa? Ada 2. Orbit berbentuk elips. Lepas tu kelajuan dia tidak tetap. Penerangan dia akan laju bila lebih dekat. Jauh akan lebih perlahan. Okay, next. Boleh So ada berapa? 3 orang penting yang dalam textbook. Okay, yang dalam textbook. Okay, yang berfikir, mengeluarkan teori. Okay, teori awal tentang astronomi.
Okey. Sejarah penerokaan. Tadi idea tentang sistem suria kita. Apa? Tak nampak. Kita tak pergi lagi. Kan cikgu cakap dia orang tak pergi pun lagi. Dia orang just hanya tengok saja. Tengok saja dekat atas sana kan macam mana. Okey. So sekarang ni macam mana starting penerokaan angkasa lepas? Okey. Okey, yang ini sejarah dia. Sejarah confirm starting daripada apa? Teleskop. Nampak? Okay, siapa yang cipta teleskop? Galileo Galilei. Okay. Galileo. Ni. Oh, ada dia. Okay. Galileo Galilei. Yang ni orang pertama. Okay. Tapi kalau tengok dia punya, saya pernah tengok dalam channel history, dia punya effort untuk menghasilkan teleskop sampai nampak ke angkasa lepas tu sangatlah. Dengan tak ada elektrik tau. Dia kat sana dulu tak ada pakai lilin. Pakai lilin sahaja. Okey, buat kerja sepakai lilin. Okey, sangatlah mereka passion lah. Okey, dalam membuat sesuatu. Okey, dia orang tak ada elektrik, dia orang gunakan lilin nak study, buku semua. Okey, so ini. So kita tak apa, kita baru tak pergi sekolah kan. Okey, so kenalah tengok tetap tak ramai juga kelas cikgu. Sedih. Okey, so ingatkan kawan-kawan. Ingatkan kawan. Pesan kat dia orang, tolonglah datang kelas. Sambil-sambil tu Okay, so 4, dia dapat, tengok, dia dapat memerhati permukaan bulan menemui 4 bulan mengelilingi mata, Mushitari. Mushitari planet apa dalam bahasa Inggeris tak tahu, tak ingat. Jupiter Cikgu tak hafal bahasa Inggeris, cikgu hafal bahasa Melayu. Punya planet je. Okay. Cikgu kejap. Yang tadi tak pattern apa-apa ke? Ha? Yang tadi yang pasal teleskop tak pattern apa-apa ke? Boleh je kalau tulis. Okay, yang ni sejarah. Okay, kejap. Sejarah sikit sangat. Tapi awak kena tahu jugalah kan. Sejarah Cikgu, setiap planet pun ada bulan ke? Ada yang tak ada, ada yang ada. Ada yang sampai banyak, ada 10 ke 7 tak ingat. Ada planet yang kan awak dah belajar tahun lepas kan. Dia ada banyak bulan. Terlalu banyak bulan pun ada. Lebih daripada 3, lebih daripada 4. Cikgu, apa faktor yang menyebabkan diorang boleh ada bulan, diorang tak ada bulan? Itu tak pastilah cikgu. Tak study lagi. Itu. Nanti kita study balik Okay. So yang ni Galileo Galilei tu Okay. Tengok gambar dia pun lukis je. Kan. Padahal dia ni lah. Okay, yang ni. Lagi seorang. Aristotle. Aristotle ni pernah dengar tak? Dia adalah ahli falsafah, buat buku semua. Kan. Dia linguistik pun banyak kan. Bentuk bahasa. Tapi dia sebenarnya dia membuat pemerhatian. Orang dulu ni dia saintis. Dia walaupun dia bukan saintis, tetapi dia tetap macam saintis. Aristotle. Dia dapat menerangkan bumi berbentuk sfera. Ini idea dia. Daripada apa? Pemerhatian. Berlakunya gerhana bulan. Bulan dihalang oleh bumi daripada sinaran matahari. Dia tengok, dia perhatikan. Dihalang oleh bumi daripada sinaran matahari. Bayang-bayang bumi akan dia akan berada di permukaan bulan. Akan berada di permukaan bulan, bentuk melengkung. Nampak tak? Bayang-bayang bumi tu bentuk, kan kita bulan sabit kan? Ada bulan sabit bentuk melengkung kan? Kenapa jadi melengkung? Sebab bayang-bayang bumi. So dia kata bumi berbentuk sfera. Pelik kan? Dia punya pemikiran tu sangat tinggi lah, high level lah. Sebab apa? Daripada gerhana bulan, dia boleh nampak bentuk lengkung tu. Oh, bumi punya bayang-bayang lah tu. Bila bumi punya bayang-bayang berbentuk begitu, maksudnya bumi adalah bulat. Dia tak dapat pun daripada satelit ke apa. So nampak yang ni. Dia dekat sini contohnya ni Aristotle. Nampak bentuk ni, sfera ni. So dia nampak bayang-bayang tu, dia imagine that kalau bayang-bayang bentuk, kalau bumi bentuk segitiga, apa bayang-bayang dia hasilkan? Mestilah lurus, betul tak? Dia punya shadow tu. So itulah yang awak belajar masa sains form berapa itu. Ada shadow, belajar pasal shadow. Kan inilah dia punya aplikasi dia. Idea dia datang daripada Aristotle tu, sains tu. So dia kata bumi berbentuk bulat. Berdasarkan
daripada bayang-bayang apabila gerhana bulan berlaku. Best kan? Okey, macam mana otak dia boleh fikir kan? Okey. Okey, yang ini cikgu nak semua orang buat. Okey, tak apa. Yang ni dah 10 setengah. Kita sampai pukul apa? Pukul 11 kan? Okey. So, yang ini cikgu nak buat carta alih. Kita buat sama-sama. Boleh? Okey. Secara ringkas saja. Saya tak nak terlalu detail awak salin semua ni, tak maaf. Okey. So, carta alih macam mana? Carta alih awak buat. Lepas tu tulis anak panah. Tulis anak panah. Tulis anak panah kan? Okey, ingat kan? Okey, carta alih yang pertama. Okey. Boleh? Start Okey, yang pertama. Okey, 1945. Okey. Roket moden yang dihasilkan oleh negara Jerman. Okey. Okey, nama dia. Okey, lepas tu saintis teknologi yang berkaitan diambil oleh Amerika Syarikat dan Rusia untuk membangunkan roket pengangkutan masa setelah tamatnya dunia Perang Kedua. So, roket moden dihasilkan. Okey, yang pertama. Okey, itu. Ambil yang ini saja. Roket V2. Okey. Cikgu boleh buat ayat sendiri kan? Boleh. Apa nama roket ni? Roket V2. Tak tahulah V2 tu apa sebab satu tak jadi kot version tu ke. V2. Okey. Tu 1945. Okey. Yang ni cuma nak tahu saja. Okey. So jangan risau. Dia tahu cikgu dia tanya ke 1957 apa semua kan. Manalah tahu soalan objektif kan. Just tahu yang penting-penting je. Okey. 1957. Area awak boleh agak-agak. Tak adalah 2000 Sputnik. Okey, macam pelik pula tahun 2000 Sputnik ni. Okey. Oh, Okey, cikgu. 1957. Yep. Satelit dibuat waktu kita merdeka. Ha. 1957. Satelit diorang bukan satelit kita. Okey. So, satelit pertama. Oh cikgu, nak tanya cakap pasal satelit, setiap negara ada satelit sendiri ataupun macam NASA je ada satelit diorang and then dia akan bagi information kat seluruh dunia? Dia patutnya semua negara ada. Okey, patutnya semua negara ada. Bersepah satelit atas tu sebenarnya. Okey. Sebab itulah kita boleh kadang-kadang ataupun sebelum kita tak ada satelit, contohnya kita sebelum ASRO semua tak ada tu kan. Okey. So kita hanya menumpang. Okey. Dan menumpang pakai apa? Parabola biasa je. Macam tu. Signal biasa je lah. Signal radio saja. Okey, sekarang kalau pakai satelit kita boleh pakai microwave. Okey, signal microwave gelombang microwave. Okey. So lebih digital lah sikit. Okey, lebih digital. Okey. So yang ni, yang kedua 1957, satelit apa? Tambah kat sini Sputnik. Yang ni sejarah. Memang kena tahulah. Satelit apa yang buatan manusia yang pertama? Okey. Satelit, okey. Nak ringkas macam mana? Satelit, buat notes, Sputnik, okey, Rusia. Tulis Rusia. Okey, Rusia lagi. Nampak? Okey, Rusia dengan US ni, dia memang berlumba-lumba, okey, dalam bidang ini. Lepas tu masuk China pula. Dia memang, lepas tu dia semua kuasa-kuasa besar lah. Sebab apa? Kuasa besar ni kaya. Bila kaya, dia boleh buat apa pun. Okey, tak, memang Malaysia tak boleh nak buat lah sebab duit tak ada. Okey. So, pengorbitan mengenai berjaya. Okey, Sputnik ni berjaya mengenai bumi. Sebenarnya banyak dah. Banyak dia punya percubaan. Tetapi tidak keseluruhannya berjaya. Okey, memang banyak percubaan. Okey. So, yang ni berjaya. Okey, apa lagi nak letak kat sini? Berjaya orbit bumi for the first time. Pertama kali. Ini cikgu bagilah ayat ringkas, paling ringkas. Okey. 1957. Ni tadi apa? 1945. Okey, sambil-sambil tu korang buat. Okey. Buat terus, tak apalah buruk pun. Cikgu punya lagi buruk ni tulisan. Roket V2. Okey, roket V2 apa dia?
Jerman. Jerman, Rusia memang berlumba-lumba. Okey, tengok nampak ni. Lepas tu dia ambil alih. Okey, sebab Jerman ada perang. Okey. So, lepas tu next, Vostok 1961. Okey. Cikgu pun tak akan ingat tahun ni, tapi awak kena tahu nama. Vostok ni macam, oh pernah dengar cikgu. Vostok ni apa? Sputnik, satelit. Vostok ni apa? Okey, kapal angkasa. Tulis. Alah, tertinggal. Kapal angkasa. Okey. Kapal angkasa pertama, okey, ke angkasa lepas, okey, Vostok 1. Okey. Siapa lancar? Rusia. Sikit je. Okey. Siapa bawa? Yuri Gagarin ni grammar lah. Yuri Gagarin. Okey. Yuri Gagarin ni manusia pertama ke angkasa lepas dan berjaya balik lah. Okey. Dan dilancarkan oleh Rusia. Alright. Boleh Boleh teruskan? Belum. Belum. Okey. Jangan salin semua ya, anak-anak. Buat ringkas macam je buat ni. Okey dah? Dah. Kalau campur-campur bahasa boleh tak? Angkasa lepas kita buat space je. Boleh lah. Nota awak. Tak apa. Cikgu tak nak awak boring. Awak dengar je cikgu cakap. Sebab tu cikgu suruh awak tulis. Alright. Boleh Okey, bila awak tulis, awak dengar, awak tengok. Memang ingatlah. Akan ingat. Betul tak? Tulis, dengar dan lihat kan. Okey. Nampak ni? Roket V2. Cantik kan? Ni hitam putih. Dendam. Okey. Sputnik. Okey, Sputnik nampak ni. Dia ada macam comet sikit. Sebenarnya aerial ni. Okey, pemancar dia. Okey. So, satellite yang pertama. Yuri Gagarin. Nak tanya, kan dia punya Sputnik tadi kan bentuk bulat. Tak aerodinamik. Boleh sampai... Dia dilancarkan dengan naik roket kot. Ni mesti kena naik roket. Okay? Dia dihantar dengan roket macam tu je. Tak ada orang. Okay. So dia remote daripada ni saja. Sebab masa tu kita tak hantar orang lagi. Kita hantar satelit dulu. Okay, kita hantar satelit dulu ke angkasa lepas. Kita tak hantar orang lagi. Sebab tu kita test dengan apa? Kita test dengan anjing dulu. Ingat tak? Okay, anjing yang pergi pertama masuk ke angkasa lepas kan? Kita test dengan dia dulu. Gitu. Okay, lepas tu baru manusia pergi. Kita kena bijak lah. Okay. So, next. Okay, Yuri Gagarin tadi dah tengok kan? Okay. So, kapal angkasa yang pertama. Okay, kita hantar is... Okay. Kapal angkasa yang ni kapal angkasa kedua lah. Okay. So yang ni Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins. Okay. Okay, yang ni kita baru nampak Amerika Syarikat nampak. Okay, Amerika Syarikat. Okay. So yang ni apa? Kapal angkasa Apollo 13 1969. Kapal angkasa Apollo 13 pun Apollo 11. Apollo 13 tu movie Okay. Pun ada sebenarnya dalam sejarah. Okay. Apollo 11, Apollo 11 yang mendarat bulan. Tulis. Yang ni yang penting ni. Mendarat bulan. Okey. Dia diangkut. Okey. Kapal angkasa ni dia kena ada dibawa oleh roket. Roket ni sebenarnya membawa kapal angkasa. Okey, sebab roket ni dia ada bahan bakar semua kan. Okey, so dia memang perlu dia angkut oleh kapal roket. Lepas tu kalau kat atas sana bila dah habis dia akan bercerai dengan roket tu lah. Macam tu. Okay. So mendarat dekat bulan, naiki kapal angkasa yang diangkut oleh Saturn V. Okay. Dia mendarat dekat bulan. Kapal angkasa dia dibawa apa? Dibawa oleh roket
Saturn, Saturn apa? 5. Ni 5 saja. 1, 2, 3, betul 5. Okay. Cikgu kejap. Apollo 11 ni apa? Kapal Kapal angkasa. angkasa. Roket yang membawa kapal angkasa untuk naik ke atas Saturn V. Okay. Roket bermuatan paling besar yang pernah digunakan dalam misi manusia ke angkasa lepas. Okay, sebab mula-mula sebelum-sebelum ni kita hantar satelit dulu kan. Okay, tapi sekarang ni kita hantar kapal angkasa. Okay, kapal angkasa. Okay. Next. Okay, ni 1969. Apa yang penting? Apollo 11. Okay. Dulu cikgu pernah buat quiz tau dekat assembly. Okay, apa sebenarnya minggu sains mat dah lama dah. Masa tu awak tak ada pergi ikut kat sekolah ni. Lepas tu, dia orang semua jawab Apollo 13. Salah lah. Apollo 13 tu sejarah lain. Okay. Yang ni sejarah yang betul-betul ni Apollo 11. Okay. So, teleskop. Okay, 1990. Dah dekat dah. 1990. Okay. Teleskop angkasa lepas. Okay. Nama dia apa? Teleskop Hubble je lah. Itu nama dia. Hubble. Okay. Hubble ni. Okay. Teleskop angkasa lepas. Dia teleskop saja. Tak ada orang pun dalam tu. Macam satelit lah. Okay. Dia mengambil gambar. Image dia sangat jelas. Okay. Kerana kerana dia tiada gangguan cuaca di permukaan bumi. So, nama pun teleskop. Teleskop ni macam teropong lah kan. Okay, tapi kita hantar ke sana dalam bentuk teleskop, image dia lagi jelas dan berwarna lah. Okay, image dia jelas. Okay, yang ni teleskop angkasa lepas. Teleskop ni tidak berada di muka bumi. Okay, teleskop angkasa. Okay, baru kita masuk Malaysia punya. Okay, 1996 sejarah. Okay, kita ada Miasat. Okay, 1 dan 2. Okay, Miasat. Satelit Malaysia lah. Tulis ni, satelit Malaysia. Okay, next. Okay, kita tengok ni. Cikgu tak sempat lagi. Tak sempat lagi, okey. Ya, Arisha tak ada ke? Senyap lah. Syah? Tak ada ni. Tak ada. Kedatangan, kehadiran. Okey dah. Belum. Oh, jangan salin apa ni? Salin yang saya sikit ni saya tulis. Tadi saya termengelamun. Yang lain okey ke? Lanjut okey? Dennis tak pernah dengar suara. Melly, hai Melly. Melly dah sihat? Okey dah cikgu. Okay, nanti aku nak tengok tau. Okey, hasil hari ni. Melly ada. Akan lanjut. Okey, next. Okey, kita tengok ini Apollo. Okey, Apollo 11. Okey, tengok ada orang dalam ni. Kecil je. Tapi dia hantar, kenapa besar macam ni? Sebab kena bahan api banyak. Okey. Bahan api kena banyak. Okey, ni roket Saturn. Okey, ni Apollo 11, Neil Armstrong, Edward Aldrin dan Michael Collins. Okey. Cikgu nak tanya. Yep. Kan Apollo 11 tu yang hujung tu je kan?
Okay, contoh dia dah mendarat kat bulan. Macam mana dia nak berlepas balik? Adalah cara dia punya bahan api adalah kat sini. Oh, Okay, tapi dia bahan ada api lah dia daripada tak sekuat ada. roket lah. Tapi tak adalah semuanya dia akan jadi separuh, lepas tu untuk terbang balik. Dan yang ni sebenarnya dia benda ni just dijatuhkan, dijatuhkan daripada angkasa lepas. Roket tu tak turun sama-sama pun. Okay, dia jatuhkan ini saja. So jatuhlah dekat laut, macam tu. Okay, jatuh kat laut. So ambil dia orang kat sana lah. Macam tu. So Okay. maknanya Sebab yang ni masa ni tak ada kapal angkasa ulang-alik, tak ada. Belum ada lagi. Sekarang dah ada kapal angkasa ulang-alik tu. Okay. So dia akan mendarat dekat mana juga. Dia selalu akan mendarat kat air jugalah. Sebab dia hanya mengharapkan jatuh melalui tarikan graviti. Macam tu. Okay. Kalau awak tengok cerita cerita Independence cerita tu yang best yang korek-korek batu tu, awak dapat bayangkanlah sikit. Okay. Cuba cari cerita yang dia korek batu pergi graviti bumi naik ke? Dia guna yang tu, dia guna space kapal angkasa ulang-alik. Okay, tapi dia mendarat kat mana? Cuba tengok balik. Kalau dia balik tu kan, dia mendarat macam mana? Okay. Cara dia mendarat hanya lepas detach daripada kapal angkasa detach daripada kapal angkasa, ataupun sekarang dah ada kapal angkasa ulang-alik. Tapi ulang-alik pun dia akan jatuh dia akan cari kawasan air juga. Okay, kawasan laut juga. Okay, dia takkan jatuh dekat darat lah. Takkan landing macam apa? Macam kapal terbang lah, tak ada lah. Okay. So teleskop Hubble, nampak dia bentuk teleskop. Dia ni dapat kejayaan dalam angkasa lepas yang berjaya untuk menangkap gambar-gambar yang indah-indah. Okay. Gambar-gambar yang cantik-cantik, ada colour. Hubble lah. Okay. Yang ni yang paling berjaya lah masa tu. Okay. Teleskop Hubble. Okay. Miasat. Okay, ni miasat kita. Okay, miasat 1 dengan miasat 2. Okay. Dia punya kos besar. Okay. So, kita tak boleh nak ada banyak-banyak sangat pun. Sebab sangat besar. Berjuta-juta. 28 juta tu apa saya tak ingat. Tiong ke apa. Tu baru sikit. Baru kecil. Okay. Okay. Next. Stesen Angkasa Antarabangsa. Okay. ISS. Yang Dr. Muzaffar pergi. Pertama. Okay. Projek Gabungan Antarabangsa mewujudkan satu ruang angkasa lepas untuk menjalankan penyelidikan saintifik. Okay, di atas sana. Okay, so stesen angkasa ISS. Kita panggil dia stesen. Okay, stesen angkasa antarabangsa. Okay, yang ini semua negara boleh pergi dekat sini. Okay, untuk buat kajian. Dia macam kalau awak tengok cerita Independence Independence Day tu kan. Okay, yang korek tu kan dia pergi singgah dekat stesen angkasa lepas tu isi minyak. Macam tu lah. Itulah dia ISS. Okay. Dia tempat macam satu pejabat lah dekat sana. Dia satu ruang pejabat dekat sana. Okay, untuk makmal dekat sana untuk buat kajian. Ada orang duduk di sana. Okay, ada orang duduk di sana tapi dia perlu balik lah ikut range time je. Kalau tak dia kena sinaran radiasi terlalu lama tak boleh kan kat sana. Okay, so siap sepenuhnya baru lagi. Okay, tak sampai berpuluh-puluh tahun pun. Okay, baru berapa tahun? 9 tahun baru siap. 2011. Cantik-cantik. Okay. So yang ni kejayaan yang besar lah, dan Datuk Sheikh Muzaffar antara salah seorang yang telah pergi ke sana kan. Okay. Kita juga lancarkan pada tahun 2000 baru lagi. Okay. Tiong-Sat. Okay. Tiong-Sat ni dia kecil. Micro satellite. Dia kecil. Sekejap lagi saya tunjuk gambar. Okay. So 2000. Tahun 2000. Tiong-Sat. Okay. Tiong-Sat. Okay. Dia micro satellite. Dia kecil je. Untuk mengambil gambar. Okay. Ini lebih jelas. Okay. Lebih jelas. Okay. Tahun 2002. Kita ada
kita tubuhkan agensi angkasa negara dekat Banting. Banting Negeri Sembilan ke Selangor? Banting Selangor kot. So, nanti cikgu tunjuk gambar je kejap lagi. Pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa telah siap dibina sepenuhnya. Sepenuhnya. Syed Muzaffar pergi tahun 2007. Belum siap sepenuhnya. Belum siap sepenuhnya. Ni nampak ni, Stesen Angkasa. Cikgu, patah balik. Oh, Nak sorry. saya screenshot dulu. Kita sebenarnya ada Razak Sat tau. Razak Sat ni selepas Tiong Sat. Razak Sat ni kita dia pun kecil juga, satelit kecil saja. Dia function dia sikit je lah. Tetapi Razak Sat ni dia damage, dia terminate. Kita terminatekan dia punya fungsi sebab dia tidak boleh berfungsi lagi. So dia ada dekat atas sana, tapi tak jatuh-jatuh lah, kan? Tapi tak berfungsi lah. So memang sebab itulah kita ada satu environmental punya isu, sampah dekat dekat outer space. Penuh dah dengan satelit yang tak berfungsi, ada yang rosak, roket yang tinggal, semua tu kan. Memang kita punya outer space pun dah ada banyak-banyak sampah. Sampah tu bukan sampah sarap, sampah exploration tu lah kan. So Tiong Sat, nampak ni Tiong Sat, ni Razak Sat, Miasat. Miasat 3 pun ada. Miasat 3. 2006. Tiong Sat, cerita sikit pasal Tiong Sat. Tiong Sat ni dia microsatelit, dia kecil. Dia hanya survey untuk survey. Untuk survey. Dia 650 km punya tinggi lah orbit dia daripada kita. Dekat je, dia tak jauh. Razak Sat, 2009 kita launch dia tapi dia hilang fungsi. Dah di-terminate kan. Yang ni agensi angkasa negara. Siapa nak kerja-kerja kat sini? Apa cikgu saya ambil peluang kerjaya dalam perkhidmatan awam dekat agensi angkasa negara. Apa yang awak perlu ada, dia bidang geometrik, sains ukur geometrik. So awak kalau nampak kos ini, kalau minat, boleh lah. Tapi dia punya belajar dia tu macam nak belajar pergi outer space lah kot, kan? So bidang ini, dia angkasa ni tak semestinya awak kena pergi outer space, tapi mengkaji data pun okey dah. Mengkaji data. Alright. Ni jabatan agensi angkasa negara barulah. Aplikasi. Tadi dia punya history dah habis. Dia punya flow chart dah habis. Lagi 5 minit lagi. Aplikasi kita. Kita menggunakan apa? Dalam penerokaan antara angkasa lepas, kita gunakan apa tadi? Awak dah tahu. Pertama apa? Yang ni tolong buat mind map. Satu page besar-besar. Pertama apa? Roket. Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Keenam apa? Ketujuh apa? Banyak ni. Roket. Pengangkutan utama adalah roket. Digunakan untuk melancarkan, nampak sebelum orang pergi, kita hantar satelit guna roket. Cikgu, tengah-tengah tu nak tulis apa? Terus ni aplikasi apa tadi? Aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi. Apa yang kita gunakan lah. Pergi ke sana. Yang pertama digunakan untuk melancarkan dia guna untuk apa? Sambung. Guna untuk lancarkan satelit. Prop. Nanti awak belajar sekejap lagi. Kapal angkasa. So satelit, prop, kapal angkasa. So next. Tidak boleh digunakan berulang kali. Nampak? Dia tak boleh guna banyak kali. Dah habis dah? Dah habis dah? So
Tidak boleh guna banyak kali. Sekali saja. Gunaan dia sekali. Okay, next. Okay, ini contoh gambar raja lain So cikgu. maknanya cikgu every time nak hantar orang ke sana kena buat baru Ya, lah. buat baru. Okay. Roket digunakan untuk melancarkan kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey, kapal angkasa ada detach kat sini, akan attach kat sini. Okey, apabila bahan api dan roket terbakar, okey, roket ni diperlukan untuk buat benda ni lah, untuk menghasilkan momentum yang besar. Okey, besar untuk ke atas. Okey, nampak ni. Vostok K ni. Yang ni yang glamour-glamour lah. Yang paling berjaya. Okey, sampai ke angkasa lepas. Yang ni nampak roket ni dia ada satu nama kita kapal angkasa yang kita nampak ni. Yang ni kapal angkasa ulang-alik. Ni kapal angkasa ulang-alik. Okey. Dia macam peluru berpandu kan. Okey, yang ni cikgu ambil poster. Okey, yang ni memang roket banyak tengok. Roket yang dah pergi ke space lah. Inilah roket-roketnya. Banyak. Sebab apa? Ada roket kecil, hantar satelit kecil. Sebab roket ni memang banyak lah. Kan? Satelit kan banyak. Berapa banyak satelit kat atas tu, berapa banyak itulah roket yang ada. Okey. Kapal angkasa ulang-alik. Nampak ni? Kapal angkasa ulang-alik, nak naikkan dia, kena pakai apa juga? Kena guna roket juga. Digunakan untuk menghantar angkasawan dan menghantar barang keperluan ke stesen angkasa lepas. Okey. So yang ini Cikgu ada nak tanya, stesen angkasa lepas tu ada orang jaga ke? Ada lah. Kat sana memang ada orang jaga. Tapi dia Maknanya boleh lah. Lama lah kan duduk sana kan. Akan jadi lama lah. So sebab bukan selalunya kita boleh hantar nak tukar ke, dia ada range time dia dan balik. Tu siapa yang kan kalau pernah tengok cerita dia cerita orang putih lah. Ayah dia kerja kat sana. Lepas tu meletup lah, cerita-cerita lah macam tu. lepas tu ayah dia nak meninggal sebab radiasi. Sebab radiasi. Betul. Sakit kan dekat sana. Terlalu besar. Radiasi awak dah tahu. Radiasi dekat naik kapal terbang pun radiasi dia berapa kan. Ini kan dekat angkasa lepas macam mana kan. So maknanya yang bapak dia tu memang duduk situ dah lama lah. Dah lama. Pernah tengok kan cerita dia? Cari lah cerita-cerita yang tu. Siapa yang tak pernah tengok. Okey, boleh kembali ke bumi dan digunakan semula. Dia boleh digunakan semula. Yang ni cikgu rasa yang boleh mendarat kat sini. Kalau gaya macam ni. Cikgu tulis. Cikgu nak tulis. Sorry. Kapal angkasa ulang-alik. Menghantar. Yang ni keyword dia menghantar angkasawan, menghantar barang keperluan ke mana? ISS. Okey. Yang ni jimat sikit lah. Dia boleh guna balik. Tapi dalam tu ada manusia. Okey. Bukan satelit. Bukan benda yang tak hidup lah. Okey. Lepas ni kelas apa? Geografi. Geografi. Okay. Okay. Okay, ni contoh kapal angkasa. Okay. Saturn V. Saturn V yang mana? Yang Saturn tadi dia bawa satelit je. Okay, ni Saturn V. Okay, dia bawa Apollo spacecraft. Okay, nampak? Memanglah sempit. Nampak sempit gila. Okay, the parts of Apollo spacecraft nanti kenapa tak sempat nak tunjuk video, nanti tunjuk. Okay, yang ni kuar angkasa. Okay, kuar ni prop. Dalam bahasa Inggeris dia prop. Prop. Boleh juga guna rasanya. Prop angkasa. Okay, nama lain dia. Tengok Okay, kapal angkasa membawa kamera. Okay, dia adalah kapal angkasa yang membawa kamera peralatan penderiaan jauh dan pemancar penerima radio. Okay, so dia ni pula dia hantar jauh di dalam luar sistem suria ataupun dalam sistem suria. Okay, so dia ni boleh pergi jauh. Okay, prop ni. Okay, dia ada dilengkapikan semua-semua benda ni lah. Kamera, penderiaan jauh, sensor kan, pemancar,
penerima radio. Okey. So dia ni banyak aplikasi sebab dia dihantar jauh daripada sistem bumi kita. Bukan dia dekat area bumi. Tak. Okey, dia boleh pergi lebih jauh. Satelit area bumi je. Okey, dia dihantar lebih jauh daripada bumi. Okey, so ini prop angkasa. Cikgu, kalau dia hantar tu tiba-tiba dia terlanggar planet, maknanya dia tempas kat situ je lah. Dia rosak situ je lah. Macam tu. Okey. Okey, ni prop angkasa. Cikgu laju sikit boleh? Nanti cikgu bagilah slide, boleh? Okey, ni contoh-contoh prop angkasa. Yang ni dekat bulan. Okey, Rosetta ni glamour. Rosetta. Prop Rosetta. Okey, yang ni comet. Bila comet jauh lah kan. Okey. Dia boleh snap gambar komet, apa benda dia ada sensor tau. So dia lebih sensitif. Okay. Ini prop angkasa lagi. Curiosity, Marikh. Kita hantar dekat Marikh. Okay. Voyager ni pun glamour juga. Okay. Okay, yang ini Voyager 2. Okay. Dia kita hantar prop ni memang paling banyak dia punya pencapaian. Okay. Dia dah berada 41 tahun. Okay, golden record. Lepas tu dia hantar banyak maklumat. Okay. Dia pergi pun dah jauh dah ni. Okay, 4 planet dia pergi visit. Dahsyat kan? Okay, dia boleh meneroka. Sebab tu kita nampak banyak gambar-gambar tu daripada mana? Daripada prop angkasa ni. Kuar. Okay, kuar angkasa. Okay, satellite. Okay, awak just completekan je. Nak habis dah ni, kalau awak nak kelas. Satellite. Nanti awak, saya bagi satellite. Okay, yang ni stesen angkasa. Teleskop angkasa. Okay, ni teleskop angkasa pun menarik juga. Macam-macam cerita pasal dia. Okay, ni Hubble ada tu. Okay, image daripada teleskop Hubble tengok. Kita dapat tengok nebula. Nebula tu apa? Sebelum bintang terjadi. Okay, teleskop radio. Ni teleskop banyak. Okay, so yang ini kita sambung minggu depan. Okay, remote sensing. Okay, yang ni best. Okay, boleh cerita banyak macam-macam pasal remote sensing ni. Okay, cikgu sambung minggu depan Okay, sekejap. Cikgu, hari ni cikgu nak tak gambar tajuk apa ni, perkembangan sejarah je? Hari ni bukan sejarah. Sejarah penerokaan dengan aplikasi lah. Aplikasi. Okay, aplikasi apa tadi? Teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okay. Jom kita tangkap gambar kejap. Okay, tak ada kamera ke? Ma, tak mandi juga? Sekejap. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, so terima kasih untuk hari ni. So nanti cikgu snap siapa yang dah buat sikit tu. Okay, tolong snap bagi cikgu. Cikgu nak tunjuklah dekat ni korang dah buat kan. Kan berapa 4 orang tinggal. Cikgu download kehadiran. Tu Amah. Rindunya kat korang ni. Okay, naik gambar jap. Boleh nanti tahun depan kita ramai-ramai masuk kelas cikgu. Alah sedihnya. Sabar ya. Pemarasan macam mana? Tak ada apa-apa? Tak ada. SBP pun peksa ditangguhkan. Disambungkan. Okay. Tak apa, tahun depan lah tu. Okay. So, terima kasih untuk hari ni. Siapa yang join, 22 orang macam tu. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita sambung minggu depan. Jangan lupa, Amar semua tolong bagi gambar. Okay, cikgu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Adam, Abi, Adlan, Alia. Apa lagi? Zeti.